Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Kamal Zaman, nombor betik 052324. Okey, saya akan membentangkan tajuk tentang tahtim al-asnam, iaitu menyembah berhala. Okey. Awal syai' fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dakhulahu Makkah fatahan wa muntasira أنه توجه إلى المسجد الحرام واستلام الحجر الأسود وطاف بالكعبة التي كان حولها 360 صنما. Okey, maksudnya di sini perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi, Nabi masuk ke Mekah hasil daripada penaklukan dan kemenangan Nabi untuk menakluk Mekah tersebut. Okey. Dan Nabi pergi ke Masjidil Haram. Dan pada masa itu Nabi berjalan mula Nabi menerima batu hitam dan berjalan Nabi mengelilingi Kaabah, di mana kat Kaabah tu terdapat banyak bahala-bahala yang dikira sebanyak 360 bahala. Jadi pada masa itu juga Nabi memecahkannya. Seterusnya faja'alahu yaqsiraha wa huwa yuraddid qawla Allah ta'ala wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqan. Al-Isra ayat 81. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa hawlahu al-bayt 36 nusuban sanaman faj'alahu yat'anha ya'ud fi yada wa yaqulu jaa al-haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Al-Isra ayat 81. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد السبع. Ayat 49. Okey, maksud ayat di sini selepas Nabi ingin menunturkan bahala-bahala semua tu, lalu Nabi berkata wa qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Okey, telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya salah itu sememangnya satu perkara yang telah lenyap. Surah Al-Isra. Okey, seterusnya qala Ibnu Hijjar Fatah Al-Bari fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik li izlal al-asnam wa 'abidiha wa li izhar annaha la tanfa wa la tadar wa la tadfa' an nafsaha syai'. Okey, maksud di sini Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Al-Bari, Nabi, semoga doa dan dosa Allah, melakukan ini untuk mempermalukan bahala dan penyembahan mereka dan untuk menunjukkan bahawa mereka tidak ada gunanya, tidak membahayakan dan tidak ada yang bayar untuk dinekasinya. Maksud di sini Ibnu Hajar mengatakan bahawa apa yang Nabi lakukan untuk mempermalukan orang yang menyembah bahala tersebut, kerana apa yang mereka sembah tu tak ada guna, dan tak ada manfaat untuk mereka. Okey, seterusnya wa istikmalan li tahtim al-asnam ba'da fatah Makkah arsal an-nabi sallallahu alaihi wasallam saraya li tathhir al-jarirah العربية كلها من هذه الأصنام. ومن هذه السرايا سرية خالد بن الوالد رضي الله عنه إلى غزة، والسرية عمر بن العاص رضي الله عنه إلى سواء، وسرية سعيد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه إلى مناه. وقد قامت هذه السرايا الثلاثة بمحمتها بتحطيم هذا الأصنام الثلاثة العزى وسواعة ومنى. وكذلك قام المغيرة بن شعبة الثقفي وأبي سفيان بن حرب في هدم
اللات صنم فكيف فيما بعد وبذلك الزلات أكبر الأصنام المعروفة والموجودة في مكة وما حولها. Okey. Seperti mana yang kita tahu, dalam golongan Arab ni, pada masa itu golongan Arab Jahilah mempunyai 3 bahala terbesar yang diagung-agungkan. Okey. Okey, yang kedua, bahala kedua bernama Al-Lat. Ia terletak di Taif, merupakan sebuah bongkah batu 4 segi. Okey. Quraisy dan semua orang Arab ni mengagung-agungkannya. Selepas Nabi SAW pulang ke Madinah daripada pembukaan Mekah, rombongan Thaqif datang menemui baginda. Mereka meminta baginda membiarkan Al-Lat tidak dirubah selama 3 tahun. Maksud sini, mereka memohon pada Nabi agar bahala tersebut tidak diroboh selama 3 tahun. Dan penangguhan tu Nabi enggan. Nabi nak juga. Okey. Dan kemudiannya mereka terus memohon kepada baginda dengan menggunakan tempohnya selama setahun demi setahun. Tapi baginda enggan juga, sehinggalah mereka pada masa itu minta penangguhan untuk tempoh sebulan saja. Namun baginda masih enggan. Okey. Yang bahala yang ketiga ni pula dipanggil sebagai Al-Uzza, yang mana ia berada di sebelah kanan siapa yang bermusafir dari Mekah ke Iraq. Okey. Kaum Quraisy mengagung-agungkannya. Okey, apabila Al-Quran turun mengutuk bahala itu, Al-Uzza ni juga berbahala lain, Quraisy merasa amat marah. Itu antara tiga bahala dia. Okey, sampai di sini saja pembentangan saya. Saya akan sambung seterusnya kepada kawan saya. Tajuk yang sama juga, dia akan sambung. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Nazri, nombor metrik 052308. Okey, saya akan sambung tentang tahtimul asnam. Ketika Rasulullah masuki Baitullah Al-Haram pada hari pembukaan Mekah, baginda menemui gambar malaikat dan lain-lain lagi. Baginda juga mendapati gambar Nabi Ibrahim AS dalam bentuk memegang anak panah yang digunakan untuk tilka nasib. Okey, apakah kaitan Nabi Ibrahim dengan anak panah tilka nasib? Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 67 yang bermaksud, bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik. Baginda lantas memerintahkan agar semua gambar-gambar tersebut dipadamkan. Perintah baginda itu terus dilaksanakan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW memasuki Mekah pada hari pembukaannya dengan menaiki tunggangan baginda. Baginda juga telah melakukan tawaf menggunakan tunggangannya. Di sekeliling Baitullah terdapat patung-patung berhala yang diikat dengan timah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan isyarat kepada berhala-berhala itu menggunakan sebatang ranting kayu di tangannya seraya berkata, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maksudnya, telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Okey, mana-mana berhala yang ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari arah hadapan akan tumbang terlentang ke belakang. Manakala mana-mana berhala yang ditunjuk dari
arah belakang akan tumbang tersungkur ke depan, sehingga tiada lagi berhala yang berdiri tegak. Kesemuanya tumbang dan musnah. Setelah beberapa bulan pembukaan Mekah, semua berhala di semenanjung tanah Arab telah diruntuhkan dari singgasananya. Para penyembahnya telah mengkufurinya. Mereka yang pernah menyembah berhala kemarin bertukar menjadi malu kerana kecetekan pemikiran mereka hingga sanggup menyembah batu yang tidak memberi manfaat atau mudarat, mahupun menolak sesuatu kejadian. Sejak awalnya risalah Islam bertindak menyebarkan keburukan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan ini, mencela penyembahannya serta menyeru kepada agama fitrah, iaitu menyembah Allah pencipta alam kejadian dan Tuhan sekalian alam. Semenanjung tanah Arab diketuai oleh Quraisy telah menentang dakwah ini. Mereka melihat dakwah ini sebagai satu seruan yang amat pelik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sad ayat kelima, Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Maksudnya, patutkah dia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya itu adalah satu perkara yang menakjubkan. Selepas itu, semenanjung tanah Arab saling bertelagah dan kacau bilau ekoran agama baru ini. Mereka cuba membunuh dan menghapuskan Rasulullah SAW dengan pelbagai cara. Namun akhirnya kemenangan berpihak kepada Rasulullah SAW selepas perjuangan yang berlarutan selama 21 tahun. Baginda membuka ibu kota keberhalaan, iaitu Mekah, memusnahkan Tuhan-Tuhannya, menewaskan bala tenteranya dan menumpaskan konspirasi para pemimpinnya. Kalau kita fikir mengikut akal, mesti kita tak dapat percaya semua ini dapat berlaku dalam masa yang sangat singkat. Okey, ketika Rasulullah SAW memulakan dakwah, tiada seorang manusia pun yang bersama baginda. Maknanya dekat sini baginda berseorang diri. Okey, kalau kita fikir, bolehkah seorang tu dapat melakukan suatu benda dengan seorang diri? Okey, maknanya di sini, jika bukan kerana Allah yang menjadi pengatur di belakang dakwah ini, mempersiapkan ketumbukan tenteranya dan memandu perjalanan pertempuran Nabi Muhammad SAW. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-17 yang bermaksud, dan bukanlah engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW telah berjaya menamatkan tragedi pemikiran Arab yang berterusan hampir 500 tahun ataupun lebih. Baginda berjaya membebaskan akal Arab daripada belenggu dan kurafat keberhalaan. Baginda juga menyelamatkan kehormatan mereka daripada penghinaan dan kekejian kepercayaan itu. Baginda juga membuka pintu-pintu kemerdekaan dan kemuliaan abadi untuk orang Arab. Mereka memasuki pintu-pintu itu tanpa keluar kembali. Rasulullah SAW telah berkata benar dengan sabda baginda, selepas ini tiada lagi Al-Uzza untuk Arab. Ia tidak akan disembah lagi selepas hari ini. Selepas itu, semenanjung tanah Arab telah mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan keberhalaan untuk selama-lamanya. Pemikiran Arab telah mencapai usia yang sangat matang. Mereka tidak rela untuk kembali semula ke zaman kanak-kanak, iaitu zaman keberhalaan yang mendorong penganutnya meletakkan dahinya ke kaki batu yang tuli lagi bisu.
Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Firdaus bin Rabun. Nomor metrik 052342. Hari ini saya dan rakan saya Danish akan membentangkan tentang tajuk yang kedua, iaitu Perang Tabuk. Ghazwah Tabuk. Baiklah. Perang Tabuk merupakan salah satu peristiwa peperangan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, peperangan ini merupakan skop peperangan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Perang ini telah berlaku pada bulan Rejab ketika tahun ke-9 Hijrah. Keadaan cuaca pada ketika itu adalah terlalu panas terik dan tempat berlakunya peperangan itu, Tabuk, merupakan destinasi padang pasir yang terlalu jauh menyukar para musafir. Tidak ada pertempuran berlaku apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Tabuk. Sebaliknya, para pemimpin tempatan keluar dan minta berdamai. Yuhanna bin Ru'bah, iaitu ketua Ilya, keluar dahulu untuk membuat perjanjian perdamaian dan membayar jizyah. Sebab peperangan Tabuk. Empire Rom merupakan sebuah kerajaan yang besar dan kuat ketika itu dan selalu mencapai kemenangan apabila berperang. Akibat kekuatan tentera Rom yang semakin kuat dan gagah, Maharaja Rom ketika itu berasa mereka perlu mengembangkan pengaruhnya sehingga ke negeri-negeri Arab. Di samping itu, mereka mendapat khabar yang memberitakan sebuah kerajaan baru yang digelar Islam sedang mula meluaskan sayapnya di seluruh tanah Arab. Lalu, Maharaja Rom berhasrat besar untuk menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muhammad ketika itu. Rasulullah SAW telah mendapat berkenaan keinginan Maharaja Rom itu. Kaum Islam ketika itu tidak berhasrat sama sekali untuk mengadakan pertempuran dengan kerajaan Rom, kerana mereka berhasrat untuk meneruskan kehidupan harmoni dan tenteram di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, kaum muslimin perlulah bersiap sedia dalam menghadapi apa-apa propaganda dari musuh Islam. Kaum Islam telah membuat perancangan yang drastik dan berhati-hati. Mereka bersepakat sekiranya kerajaan Rom benar-benar bersedia untuk berperang dengan mereka, kaum muslimin berhasrat untuk mengadakan pertempuran di luar kawasan suci kota Mekah dan Madinah. Akhirnya, mereka bersedia menentang musuh di suatu kawasan padang pasir yang bernama Tabuk. Melalui permulaan peristiwa peperangan itu, Allah telah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripada kamu, dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa." Surah At-Taubah ayat 123. Kaum Islam telah bersiap sedia dengan 30,000 bala tentera termasuk 10,000 dari angkatan kuda. Pasukan besar ini telah dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Dikhabarkan tentera Rom pula telah dipimpin oleh Panglima Satria Hercules. Berita persiapan peperangan itu telah mendapat reaksi besar daripada masyarakat Arab di bawah pemerintahan Rasulullah. Seorang ketua kaum munafik Arab ketika itu yang bernama Abdullah bin Ubay telah meminta keizinan kepada Rasulullah untuk tidak menyertai peperangan. Sebilangan dari kaum munafik tidak menyertai peperangan dengan alasan cuaca yang terlalu panas yang mampu melemahkan mereka. Pada mulanya Rasulullah bersetuju untuk menerima permohonan Abdullah bin Ubay. Namun Allah telah menegur perbuatan Rasulullah itu dengan menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran yang bermaksud, orang yang ditinggalkan, iaitu yang tidak ikut ke medan peperang, berasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad untuk menegakkan ajaran Allah dengan harta dan jiwa mereka dalam jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat, iaitu pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka lebih panas jika mereka mengetahui. Surah At-Taubah ayat 81. Lalu Rasulullah tidak menerima permohonan kaum munafik untuk tidak mengikuti peperangan. Telah menjadi suatu kebiasaan bagi kaum beriman untuk menanggung perbelanjaan perang dan
dan bantu membantu modal kewangan masyarakat Islam bersama. Hartawan Islam terulung iaitu Uthman bin Affan telah mendermakan sebanyak 1,000 dinar untuk menanggung segala kos persiapan peperangan, kos senjata, ubat-ubatan dan makan serta minuman bagi angkatan tentera Islam. Dalam peperangan ini juga, Sayyidina Abu Bakar mendermakan seluruh hartanya di jalan Allah, sehinggakan apabila ditanya apakah yang ditinggalkan untuk keluarganya, beliau menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Sayyidina Umar juga mendermakan separuh hartanya untuk peperangan ini. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Dinish bin Ahmad Azhari, nombor metrik 052322. Okey, saya akan membentangkan tajuk Perang Tabuk. Dalam perjalanan menuju ke Tabuk, orang Islam telah diuji oleh Allah dengan kekurangan air dan cuaca yang sangat panas, terlalu panas dan terik. Tentera Islam telah mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sejurus itu Rasulullah terus berdoa kepada Allah, meminta bantuan daripada Allah. Lalu Allah telah mengabulkan permintaan Rasulnya dengan menurunkan hujan yang lebat sehingga orang Islam dapat mandi dan minum dengan sepuas-puasnya. Seterusnya, apabila sampainya angkatan tentera Islam di Tabuk, Rasulullah bersama angkatan tentera Islam telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk di sekitar Tabuk. Rasulullah memberi jaminan keamanan kepada penduduk Tabuk selagi mereka tidak menyembelih musuh Islam dan memerangi dan berbuat jahat terhadap Islam. Setelah itu, seseorang penguasa Ilah, yakni sesebuah kawasan berdekatan Tabuk yang bernama Yuhanna bin Rubah telah datang meminta perdamaian bersama Rasulullah. Beliau sanggup membayar jizyah, kesanggupan menerima keselamatan dan bersedia membayar jizyah juga diterima baik oleh penduduk Jarbah dan Azru. Lalu Rasulullah juga turut menghantar surat tawaran tersebut kepada setiap kawasan di sekitar Tabuk untuk membuat perjanjian damai. Kita dapat lihat tujuan Rasulullah berbuat demikian bukan untuk memenuhi kekayaan penduduk Tabuk ataupun untuk membuat kejahatan kepada mereka, tetapi Rasulullah membuat demikian untuk menguatkan benteng perpaduan dan pertahanan umat Islam itu sendiri. Di samping itu, menyampaikan dakwah Islamiah serta menyekat pergerakan musuh supaya tidak menggunakan sepadan Syam sebagai pangkalan perang mereka. Akhirnya, semua kabilah Arab di Tabuk menerima tawaran Rasulullah dengan hati yang terbuka. Mereka menerima perjanjian daripada Rasulullah tersebut. Okey. Hasilnya kekuatan tentera Islam di Tabuk semakin utuh dan kental. Rasulullah berjaya menyekatkan kemerahan tentera Rom di bawah pimpinan Panglima Satria Hercules. Hal ini disebabkan beberapa faktor besar antaranya. Antara faktor-faktornya ialah benteng wilayah Tabuk yang semakin kebal akibat kekuatan daripada Allah, dan Allah telah mengabulkan permintaan musuhnya. Antaranya ialah benteng wilayah Tabuk yang semakin kebal akibat kekuatan pihak tentera Islam berperang atas jalan Allah dan bukan semata-mata menguatkan pengaruh dan meluaskan kuasa bantuan tentera Allah melalui pengutusan malaikat. Dikatakan semasa angkatan tentera Rom ingin masuk ke wilayah Tabuk tu, mereka telah digentarkan oleh malaikat, yakni malaikat itu dianggarkan sebanyak 100,000 malaikat. Masya Allah, banyaknya malaikat yang menyamar sebagai panglima-panglima tentera Islam yang berpakaian serban putih, berbadan besar, sasa dan tegap, di samping mempunyai sut serta alatan tempur yang lengkap seperti angkatan berkuda dan memanah. Hal ini tersebut segera mematahkan perasaan tentera Rom untuk memerangi orang Islam. Ini membuatkan pihak Islam menang besar tanpa menerima pertumpahan darah sedikit pun. Dapat lihat
bantuan daripada Allah dengan menghantar malaikat, lalu menyebabkan tentera Rom kalah. Nampak kekuasaan Allah itu membuatkan tentera Rom pun takut dan lari, takut untuk memerangi umat Islam, lalu memberi kemenangan yang sangat besar kepada umat Islam itu sendiri. Alhamdulillah, kita menang. Umat Islam menang. Oleh itu, setelah segalanya selesai, tentera Islam berjalan pulang ke Madinah dengan selamatnya tanpa seorang pun yang terkorban nyawa. Tentera Islam berada di Tabuk selama 20 hari. Perang Tabuk ini menunjukkan kemenangan yang sangat besar kepada umat Islam dalam memerangi orang kafir. Umat Islam tidak perlu berperang untuk memerangi orang kafir. Bahkan mereka memerlukan perdamaian untuk mengukuhkan ikatan antara salah satu umat Islam itu sendiri, bagi menguatkan perpaduan umat Islam di seluruh dunia. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sifat Rasulullah SAW, yakni tidak menggunakan peperangan untuk memerangi orang kafir, bahkan memerlukan pengukuhan perpaduan dalam umat Islam demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Besidik, Memetik 052333. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk iaitu tentera Usamah. Tentera Usamah ialah balai tentera yang terakhir dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwahnya. Jadi tentera ini dihantar ke Syam yang di bawah pimpinan seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi utusan ini juga merupakan untuk antara usaha untuk menghalang daripada serangan penceroboh dan tindakan proaktif untuk berhadapan dengan musuh yang menunggu-nunggu untuk menyerang negara Islam yang baru ditegakkan. Baginda juga memerintahkan Usamah bin Zaid untuk menginjakkan kaki di sepadang Al-Balqa dan Ad-Darum, iaitu di bumi Palestin. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan Muhajirin, Ansar dan orang-orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah Al-Munawwarah. Jadi pada ketika pada tentera Usamah bin Zaid sedang bersedia untuk berangkat ke medan perang, namun pada ketika itu Nabi SAW telah mula jatuh sakit. Sakit baginda pada kali ini ialah sakit yang berakhir dengan kewafatan baginda SAW. Oleh kerana itu, balai tentera Usamah telah pun menangguhkan perjalanan mereka untuk berangkat ke medan perang. Jadi selepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diberikan tanggungjawab untuk meneruskan cita Nabi Muhammad SAW itu. Namun pada ketika itu ramai sahabat yang memberi pendapat bahawa balai tentera itu perlu ditangguhkan dahulu. Namun Sayyidina Abu Bakar tetap dengan pendiriannya supaya untuk meneruskan perjalanan itu, kerana ianya sebuah amanah daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi oleh kerana dengan pendirian tetap Sayyidina Abu Bakar itu, maka para sahabat yang lain tidak dapat menghalang lagi pendirian Sayyidina Abu Bakar itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah berkata, demi Allah, saya akan meneruskan perjalanan tentera Usamah. Saya bertekad melaksanakan cita-cita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum tentera Usamah ibn Zaid berangkat ke medan perang, Abu Bakar sempat mengucapkan selamat jalan kepada tentera Usamah. Selamat jalan, semoga kamu membawa berita kemenangan kepada orang Islam, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar ini mengiringi tentera Usamah untuk keluar daripada kota Madinah, pada masa ketika itu Abu Bakar hanyalah berjalan kaki sementara Usamah menunggang kuda. Oleh kerana itu Usamah telah mempelawa Sayyidina Abu Bakar untuk menaiki kuda
Seterusnya Usamah berjalan kaki pula. Oleh kerana laut itu Sayyidina Abu Bakar hanya tersenyum dan diam 1000 bahasa. Jadi oleh kerana itu Sayyidina Abu Bakar akhirnya menjawab, tidak mengapalah, kamu lebih berhak menunggang kuda. Jadi kita boleh tengok di sini bahawa betapa tingginya akhlak seorang ketua tentera, iaitu Usamah bin Zaid. Walaupun dia pada ketika itu dia telah menjadi seorang panglima, walaupun begitu dia tetap menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Walaupun Sayyidina Abu Bakar itu tidak menjadi panglima perang pada ketika itu. Kita tengok di sini bahawa tingginya didikan akhlak daripada sejak kecil lagi, daripada orang sekeliling Usamah dan terutamanya daripada ibu bapanya sendiri. Buktinya boleh dilihat ketika peristiwa itu tadilah. Sayyidina Abu Bakar sempat berpesan kepada Usamah itu sendiri bahawa berjuanglah habis-habisan bawa berita kemenangan kepada saya nanti. Pesan Sayyid Khalifah Abu Bakar itu kepada tentera Usamah. Bagaimana kita tahu betapa tingginya harapan yang diletakkan oleh Sayyidina Abu Bakar, walaupun pada ketika itu ia dalam kesedihan oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tapi dia tetap dengan pendiriannya supaya meneruskan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kerana cinta dan kasihnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah beberapa tempoh tentera Usamah pergi dan berperang, maka selepas itu mereka berpulang dengan berita kemenangan. Berita kemenangan ini adalah amat bermakna untuk umat Islam pada ketika itu, untuk melihat Islam ini terus berkembang ke seluruh ceruk bumi. Jadi kemenangan itu memberi kesedaran kepada kaum-kaum lain yang mahu menyerang Madinah bahawa Madinah ini bukan sesuatu bandar yang mudah ditawan. Jadi kemenangan itu juga mengukuhkan lagi kedudukan politik dan keselamatan masyarakat Islam di kota Madinah dan kota Mekah. Akhirnya tentera Usamah ditugaskan menjaga keselamatan di kota Madinah Al-Munawwarah itu. Oleh kerana keberadian yang ada dalam dalam diri Usamah bin Zaid, jadi saya ingin memberitahu tentang sedikit tentang Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid bin Harithah ini ialah seorang yang lahir di Mekah Al-Mukarramah pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Jadi beliau merupakan anak dari seorang sahabat, anak angkat Rasulullah SAW, iaitu Zaid bin Harithah, dengan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW ketika dia kecil lagi. Jadi kehidupan Usamah bin Zaid yang dikelilingi dengan persekitaran yang baik telah membantu dirinya untuk membesar dengan watak yang sempurna. Beliau juga terkenal dengan kepribadian yang baik serta cerdik, pintar, bertakwa dan juga seorang yang warak. Ia juga sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain itu beliau turut mempunyai keberanian yang luar biasa, sehingga keberanian itu dapat mengangkat beliau menjadi seorang kepala tentera pada usia yang amat muda. Jadi beliau juga pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya serta tahu menjaga kehormatan. Hal ini boleh dibuktikan seperti dalam kisah sebelum ini saya menceritakan bahawa beliau lebih menghormati Abu Bakar ketika Abu Bakar mengiringi beliau menuju ke medan perang. Jadi kita boleh tengok di sini tentera Usamah bin Zaid ini amatlah menjauhi perkara-perkara yang tercela supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Usamah bin Zaid ini juga pernah diberi gelaran sebagai Al-Hib wal Ibnil Hib, yang bermaksud kesayangan, iaitu anak daripada anak kesayangan. Jadi
Usamah bin Zaid ini ialah jantung hati Rasulullah, kerana baginda sangat mencintai sehingga menjadikan Usamah bin Zaid ini sebagai salah seorang daripada anggota keluarga baginda dan orang yang sangat dikasihi dalam Islam. Jadi kegembiraan kaum muslimin dan sayangnya Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid melalui kegembiraan mereka terhadap kelahiran bayi-bayi lainnya. Beliau juga supaya dengan cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Namun baginda sangat menyayangi kedudukannya tanpa sedikit pun beza. Jadi pada suatu ketika Usamah bin Zaid tersadung di pintu dan menyebabkan keningnya berdarah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Siti Aisyah membersihkan darah dari luka itu, dan tetapi Aisyah ini tidak mampu melakukannya. Oleh itu dengan segeranya Rasulullah SAW mendapatkan Usamah bin Zaid. Lalu Nabi menghisap darah dan meludahnya. Lalu selepas baginda meludah itu, baginda terus pun mengujuk dengan kata-kata yang manis. Pada ketika itu Usamah bin Zaid ini masih lagi kanak-kanak. Begitulah betapa cinta dan sayangnya Rasulullah SAW terhadap Usamah bin Zaid sehingga baginda menyayangi beliau sehingga pada peringkat dewasa. Jadi pada suatu terjadinya perang Uhud, beliau pada ketika itu masih remaja, tapi perkara yang tidak disangka telah berlaku, iaitu beliau pergi bertemu dengan Rasulullah SAW bersama dengan sekumpulan kanak-kanak yang lain yang sebaya dengannya, yang terdiri pada anak-anak para sahabat lah. Lalu beliau berkata, wahai Tuan, kami juga ingin turut mahu serta dalam berjuang fi sabilillah. Jadi ketika itu Nabi hanyalah tersenyum. Kita boleh lihat di sini bahawa semangat dan sifat keberanian yang memang tidak boleh disangka lagi, yang ada sejak waktu kecil lagi. Ni boleh terjadi dengan sebab faktor persekitaran yang mengajar mereka untuk menjadi seorang yang lebih berani supaya dapat menjadi orang yang berguna untuk umat Islam. Selepas beliau meminta untuk turut berjuang di fisabilillah, lalu Rasulullah SAW hanya tersenyum. Hanya sebahagian yang kecil Rasulullah SAW menerima, dan ada juga sebahagian yang ditolak oleh kerana usia mereka yang masih muda. Jadi antara yang ditolak itu ialah Usamah bin Zaid. Oleh kerana permintaannya ditolak oleh Rasulullah SAW, lalu beliau pun menangis teresak-esak. Jadi beliau menangis kerana sedih tidak dapat dibawa berperang oleh bersama Rasulullah SAW itu sendiri. Namun beliau tetap bertekad untuk tetap menyertai peperangan bersama Rasulullah SAW pada suatu hari nanti. Jadi selepas itu selepas peperangan Uhud berlaku pula peperangan Khandaq. Jadi dalam peperangan Khandaq pula Usamah datang lagi kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin lagi untuk turut bersama berperang. Jadi beliau ini berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW supaya kelihatan lebih tinggi. Di sini betapa semangatnya dia untuk menyertai peperangan ini tanpa walaupun sedikit rasa takut. Jadi ini merupakan perkara yang wajar dicontohi oleh pemuda zaman sekarang supaya tidak terlalu menjadi seorang yang memikirkan tentang keselamatan diri demi untuk menyelamatkan ummah. Jadi oleh kerana Rasulullah SAW melihat usaha Usamah untuk berdiri tegak supaya kelihatan lebih tinggi itu, namun Rasulullah SAW telah memilih beliau untuk menyertai oleh kerana melihat kesungguhan beliau itu. Jadi Rasulullah SAW
Rasulullah SAW pun berasa kasihan kepada beliau, lalu menerima untuk menyertai peperangan Khandaq tersebut. Jadi oleh kerana Nabi SAW ini menerima beliau untuk menyertai peperangan itu, beliau telah bertekad dan berazam untuk berperang dan berjuang dengan bersungguh-sungguh. Pada ketika itu beliau hanyalah berumur 15 tahun. Jadi bukan itu saja kepribadian yang baik yang ditunjukkan oleh Usamah. Terdapat banyak lagi kepribadian yang wajib dicontohi oleh pemuda zaman sekarang lah. Jadi Usamah bin Zaid ini merupakan orang yang penting lah pada ketika dahulu. Beliau juga banyak memberi sumbangan untuk umat Islam yang boleh dinikmati pada hingga hari ini lah. Sepanjang hidup beliau sentiasa berada di tempat terhormat dan dicintai oleh kaum muslimin. Ini kerana sifat dan akhlak beliau yang sangat baik dan memang terpuji di sisi kaum muslimin pada ketika itu. Jadi setelah menjalani kehidupan bersama-sama para sahabat, Usamah bin Zaid telah wafat pada tahun 53 Hijrah bersamaan 673 Masih semasa pemerintahan Muawiyah, dan pergolakan dengan Ali bin Abi Talib ketika itu masih lagi berlaku. Jadi saya setakat itu daripada saya untuk tajuk tentera Usamah ini. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah bertanya kepada kami, ataupun nak lebih lanjut lagi boleh tanya kepada Ustazah lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Faris bin Muhammad Azran. Nombor matrik 054191. Hari ini saya akan menyambung slide daripada Luqman Siddiq. Okey, untuk yang perenggan pertama, falamma kana yaumul ahad. Okey, saya akan baca maksudnya. Pada hari Ahad itu, Nabi sakit teruk. Lepas tu Usamah masuk jumpa Nabi dari kemahnya, dan Nabi rasa terharu dan Nabi berdoa kepada Usamah. Lepas tu Usamah tak bercakap. Nabi angkat tangan dan meletakkan kepada Usamah. Nabi berkata kepada Usamah, ya do'u ila barakatillah. Lepas tu Usamah cakap selamat tinggal kepada Nabi Muhammad SAW, sebab Usamah nak pergi ke kemah dia. Lepas tu Usamah sampai ke kemah dan dia suruh semua pergi, sebab waktu ni mereka kena tangguh dulu peperangan ke Syam. Usamah menunggu utusan dari ibunya, iaitu Ummu Aiman, tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Selepas utusan sampai, dia terus ingin ke Nabi. Umar dan Abu Ubaidah datang bersamanya, dan mereka berakhir dengan Nabi ketika Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Okey, untuk perenggan yang kedua, saya akan baca maksudnya. Okey. Ketika Abu Bakar berjanji untuk menjadi khalifah, dia diperintahkan Buradah bin Al-Husayb untuk membawa Bridget ke rumah Usamah untuk terus menghadap ke wajah Usamah. Lalu Buraidah membawanya hingga ke kem pertama mereka. Ketika orang-orang Arab keluar dari Islam, iaitu murtad, Abu Bakar berbicara dengan Usamah yang sedang dipenjara. Pada usia Usamah yang mengizinkan itu, dia membantu Abu Bakar. Pada tahun 11 Rabiul Akhir, Usamah keluar dan berjumpa dengan ahli Abna selama 20 malam dan melancarkan serangan ke atas mereka dengan slogan orang Mansur adalah sebuah bangsa. Dia membunuh orang-orang yang mengawasinya dan menghina orang-orang yang menentang dan membakar mereka dengan api dan membakar rumah, bajak dan telapak tangan mereka. Dan Usamah
menaiki kuda ayahnya dan pembunuh ayahnya telah terbunuh dalam serbuan itu. Ketika Abu Bakar pergi menemui orang Muhajirin dan ahli Madinah dan gembira ke atas keselamatan mereka. Kemudian Usamah masuk dengan kuda ayahnya dan membawa Buraidah ke hadapan Bridget hingga diberhenti ke masjid. Kemudian dia masuk ke masjid dan solat 2 rakaat. Kemudian dia pergi ke rumahnya. Sampai berita ke Hercules yang Usamah lakukan. Dia mengirimkan ikatan yang ada di Balqa. Namun dia masih di sana sehingga beri bu'us kepada Syam ketika pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Basharul Haq bin Matrozi dan hari ini saya akan menerangkan berkenaan kisah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mungkin tidak akan terlalu terikut ataupun terikut atau fokus kepada slide dan saya akan lebih kepada menceritakan dan mengisahkan kisah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Pada tanggal 9 Zulhijjah 10 tahun Hijrah, Nabi berkumpul dengan semua Islam pada ketika itu. Lalu Nabi berkata, Ingat tahun ini mungkin tahun terakhir aku bersama kamu. Tahun hadapan aku dah tak ada lagi. Ya ma'asyiral muslimin. Lalu Nabi berkata, jagalah akan perempuan-perempuan kamu. Lalu Nabi berkata lagi, jagalah solat kamu. Jangan tinggal puasa kamu. Keluarkanlah zakat bila kamu mampu dan cukup haul dan nisa. Lalu tunaikanlah haji jika kamu sudah cukup keperluan. Lalu Nabi kata lagi, jangan terlibat dengan riba. Selesai ucapan Nabi, turunlah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum minal islamu dina. Yang bermaksud pada hari itu telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah redha Islam sebagai agama bagimu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Setelah ayat ini diturunkan, bergelimang air mata para sahabat kerana bersedih bahawa agama Islam ini telah sempurna. Lalu apabila Nabi balik setelah ucapan ini, berlalulah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan. Ketika mana 4 hari sebelum Nabi hendak menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi berkata kepada semua sahabat di suatu pagi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kalaulah masa hidupku aku pernah cerca aku pernah hina kamu, hina aku pernah pukul kamu, pukul aku. Tiba-tiba bangun seorang sahabat bernama Ukashah bin Malik. Ya Rasulullah, dalam satu peperangan engkau pernah pukul aku ya Rasulullah. Aku nak balas balik ya Rasulullah. Bangun tuan-tuan, sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar dan berkata, Akasha,
Ini Rasulullah. Kalau kau nak pukul Rasulullah, kau pukul aku. Itulah sayang dan cintanya para sahabat kepada Nabi. Nabi berkata, wahai Abu Bakar, ini urusan aku dan Ukasyah, kamu ke tepi. Lalu Sayyidina Ali bangun dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang patut kita buat? Lalu Rasulullah mengarahkan Sayyidina Ali untuk mengambil rotan di rumahnya yang pernah aku pukul kepada Ukasyah. Lalu Sayyidina Ali balik mengambil rotan. Dikata oleh Sayyidina Fatimah, isterinya, wahai Sayyidina Ali, kenapa bawa rotan ni? Lalu Sayyidina Ali berkata, Ukasyah nak pukul Nabi. Lalu meluru Fatimah pergi ke tempat tersebut. Sampai di masjid, apa kata Fatimah Az-Zahra? Ya Rasulullah, wahai Ukasyah, kamu nak pukul Rasulullah. Rasulullah bapaku, pukul aku. Lalu Rasulullah berkata, wahai Fatimah, ini urusanku, kamu ke tepi. Ini urusan aku dan Ukasyah. Sayyidina Ali memberikan rotan tersebut apabila diarahkan oleh Rasulullah. Diberi kepada Ukasyah. Ukasyah apa lagi? Ya Rasulullah, dalam peperangan itu kau pukul aku di bawah, kau turun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika kau pukul aku tak pakai baju ya Rasulullah, tanggalkan bajumu ya Rasulullah. Ketika Nabi turun, para sahabat sekalian, dan membuka baju, berkata Sayyidina Umar, wahai Ukasyah, kau nak pukul Rasulullah, kau pukul aku. Lalu Rasulullah berkata sekali lagi, wahai Sayyidina Umar, ini urusan aku dengan Ukasyah, kamu ke tepi. Setelah diberikan rotan tersebut oleh Sayyidina Ali, Nabi menurunkan diri dan membuka jubahnya. Apabila dibuka jubahnya itu, apa yang dibuat oleh Ukasyah? Ukasyah terus meluru memeluk badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cium tanda di belakang Nabi. Lalu sahabat semua bangun. Nabi kata apa? Barang siapa yang kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah haramkan akan dia akan api neraka. Setelah itu, beberapa hari setelah itu, pada waktu subuh, iaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, genap umur Nabi 63 tahun. Iaitu pada waktu subuh tersebut, Nabi SAW mendengar azan yang telah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Setelah itu, baginda berasa begitu tidak sihat dan tetap ingin ke masjid. Lalu Sayyidina Ali dan Sayyidina Salman terus meluru dan mengangkat Rasulullah SAW pergi ke masjid. Dan di masjid tersebut, Rasulullah SAW telah mengarahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan Sayyidina Abu Bakar terkejut dan dengan rasa yang serba salah dan tanggungjawab, beliau telah mengimami solat tersebut. Dan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan solat tersebut, Sayyidina Abu Bakar menangis dengan teresak-esaknya. Kerana apa? Ditanya oleh para sahabat, mengapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Abu Bakar bagi tahu,
Pagi itu adalah pagi terakhir para sahabat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah habisnya solat tersebut, mereka mengangkat Nabi balik ke rumah. Sampai ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Wahai Aisyah, dalam riwayat lain mengatakan wahai Fatimah. Namun terdapat beberapa ulama yang mengatakan bahawa kisah Sayyidina Fatimah tersebut adalah kisah yang direka-reka oleh kaum Syiah yang memuliakan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Kata Sayyidatina Aisyah, selang beberapa ketika rumah Nabi diketuk oleh pintu rumah baginda akan seseorang yang berjubah putih. Lalu Sayyidatina Aisyah membuka pintu tersebut dan melihat seorang lelaki yang berpakaian jubah putih dan tinggi dan berkata kepada Rasulullah, ada seseorang yang ingin berjumpa denganmu, wahai ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengizinkan lelaki tersebut untuk masuk bertemu dengannya, dan lelaki tersebut adalah malaikat Israel yang menyerupai seorang lelaki. Kemudian malaikat Israel itu mengucapkan salam dan Rasulullah menjawab salam. Lalu malaikat Israel itu menawar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan kamu. Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa' fid dunya atau ar-rafiqul a'la, bersama dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqul a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel dan berkata, sudahlah, cabutlah nyawaku jika sudah tiba masanya. Mulailah nyawa Nabi Muhammad dicabut oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, berkata, Nabi Muhammad mengatakan, mahaza, apa ini malaikat Israel? Lalu malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh di dalam kematian itu ada sakitnya sakaratul maut, iaitu sakitnya sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khafif alayya sakaratul maut, ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan sebanyak 70 kali ganda. Lalu Nabi Muhammad menoleh dan berkata, apa malaikat Israel, sudah kau ringankan 70 kali lebih ringan? Lalu malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis, ya Israel, 70 kali rasanya masih sakit, 70 kali masih sakit. Ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku, wahai Israel? Tanya Rasulullah. Allah Akbar. Yang diingat ketika itu siapa? Wahai sahabat-sahabat sekalian, yang diingat ketika itu adalah umat.
Dan Rasulullah berkata, kalau engkau mencabut ringan nyawaku seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut nyawa umatku ya Israel? Bagaimana engkau mencabut nyawa umatku ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, umatmu manusia biasa ya Rasulullah, aku cabut nyawanya Rasulullah begitu saja. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, 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 inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, sungguh di dalam maut ada sakaratul maut. Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, ringankan dari umatku sakaratul maut, wasakil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tak sedar ketika itu Nabi Muhammad berdoa, Allahumma sakil alayna, Allahumma sakil alayya. Itu doa cinta kalau kita perasaannya, sahabat-sahabat sekalian. Ibaratnya seorang ibu yang pernah mendoakan apabila melihat anaknya kesakitan. Doa seorang ibu apabila anaknya berasa sakit, itu bahasa cinta yang tidak dapat diterjemahkan dan difikir oleh akal. Apabila anaknya dikasih ataupun diberi kesakitan, lalu ibu tersebut menjawab. Apabila ibu melihat anaknya kesakitan, lalu ibunya berkata, sudahlah, jangan engkau yang sakit, biarkanlah aku yang menangani kesakitanmu. Itu tandanya cinta. Itu tanda cintanya seorang ibu kepada seorang anak. Dan inilah doa cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita, umatnya. Bayangkan sakaratul maut, itu sakit, lalu dibebankan sakaratul maut umat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ringankanlah berat sakaratul maut itu kepada umatku dan bebankan kepada aku. Lalu permintaan Nabi Muhammad itu tidak ditolak oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Dan benar sakaratul maut kita itu ditahan oleh Rasulullah SAW, sehingga digambarkan di dalam Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau, Siti Aisyah yang ada di situ, Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah. Yang saat itu Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad berpeluh dengan begitu dahsyat dan tidak pernah melihat Rasulullah berpeluh dengan begitu dahsyat sebelum ini. Bahkan ketika dipegang badannya Nabi, badan Nabi berasa begitu panas yang luar biasa. Dan apabila dicelupkan air ke dalam, apabila dicelupkan ke dalam air untuk diletakkan pada Rasulullah, kain tersebut akan mengering dengan cepat. Dan di saat Nabi Muhammad SAW mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, dan Nabi Muhammad berpesan, dan antara pesan Rasulullah SAW, akrim minni ala ummati, akrim minni salam ala ummati wa ala man ittaba'ani ila yaumil qiyamah. Aku titip salam, aku titipkan salam kepada umatku yang mengikuti sampai hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum meninggal Rasulullah SAW sempat untuk menitipkan salam kepada siapa? Bukan salam kepada siapa-siapa, tapi salam kepada umatnya, kepada kita. Jadi mari kita sejenak menjawab salam Rasulullah kepada kita dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya, assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Rasulullah mengucapkan salam untuk kita. Dan di saat itu Rasulullah begitu berpeluh dengan kuatnya. Maka Siti Aisyah mengusap peluh tersebut. Bayangkan saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah berkata, peluh Rasulullah begitu dahsyat dan aku mengusap tangannya. Aku mengusap peluh tersebut dengan tangannya. Diusap dengan tangannya Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah dan menggunakan tangan tersebut untuk mengelap tangan Rasulullah. Sahabat bertanya, Aisyah, kenapa dengan tangan Rasulullah, kenapa tidak dengan tanganmu? Dan dijawab oleh Siti Aisyah, kerana tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Di ketika itu Siti Aisyah masih sempat untuk menyanjungi Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan begitu masih sedar akan kelembutan tangan Rasulullah, jasad Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW. Dan aku lebih menginginkan bahawasanya tangan yang mengusap Nabi adalah tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat, iaitu tangan Nabi. Siti Aisyah tidak berani menyentuh kulit Rasulullah dengan tangannya. Dia ingin menyentuhnya dengan tangan Rasulullah sendiri, dan disentuh di kena Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat untuk kita. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tinggi dan sangat-sangat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Dan apabila nyawa Rasulullah SAW sampai kepada pusat, Nabi Muhammad berkata begitu sakit sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Al-Qiyamah, kalla iza balagatit taraki. Dan sedarlah, ingatlah akan apabila orang ingin menghadapi kematian itu, wakila man rak. Dan orang-orang yang apabila ditanya siapakah yang dapat mengobatimu, wazanna annahu al-firaq. Dan sedarlah, yakinlah pada saat itu adalah saat perpisahan. Ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya dan tangan tersebut tiba-tiba jatuh ke bumi dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, paha Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan saat itu Siti Aisyah sedar bahawa Rasulullah SAW sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siti Aisyah berasa bingung pada ketika itu dan diletakkan perlahan-lahan wajah Rasulullah SAW sambil menangis, lalu berkata Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi para sahabat pada ketika itu berasa bingung dan berasa begitu sedih. Para sahabat seakan-akan terkejut dan terpaku apabila mendengar perkabaran Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Sayyidina Ali pada ketika itu tidak mampu untuk berdiri, dan Sayyidina Osman ketika itu tidak mampu berkata apa-apa. Dan ada sahabat iaitu Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat ya Rasulullah. Setelah ini aku tidak mahu melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku ya Allah. Aku tak ingin mataku kotori selain melihat Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada Madinah heboh luar biasa pada ketika itu dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati. Dan tiba-tiba apabila sampai berita kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar berkata, sesiapa saja yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW sudah wafat, akan aku penggal kepalanya. Begitu tidak dapat menerimanya Sayyidina Umar akan kewafatan Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai di dunia. Dan katanya Nabi Muhammad sekarang ini seolah-olah hanya pergi sewaktu Nabi Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, dan akan kembali kepada kita ketika mana ini adalah kerana apa? Kata-kata Sayyidina Umar itu disebabkan beliau seolah-olah tidak percaya bahawa Rasulullah sudah wafat, kerana sebelum ini ada berita-berita kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW ketika perang, dan berita tersebut adalah palsu, dan Sayyidina Umar menganggap berita tersebut seakan-akan berita yang sebelum-sebelum ini. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke bilik Rasulullah dan mengucuk kening Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah sallam, tittan hayyan wa mayyitan." Ya Rasulullah, engkau tetap harum di kala hidup dan di kala setelah meninggal dunia. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata apabila mendengar Sayyidina Umar berkata sedemikian, "Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah yang maha hidup dan tidak akan mati." Kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau dia belum mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sekalipun, sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang yang bersyukur akan iman Islam. Apabila Sayyidina Umar mendengar ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berasa begitu terkejut seolah-olah tidak pernah mendengar ayat tersebut sebelum ini. Dan kata Abu Hurairah, Sayyidina Umar telah berkata, "Demi Allah, tidak terlintas firman Allah yang demikian melainkan apabila aku mendengar Abu Bakar membacanya. Lantas aku terkejut kebingungan sehingga aku terduduk ke bumi kerana kedua kakiku tidak berdaya menanggung beratnya berita tersebut. Ketika itu aku tahu bahawa Rasulullah SAW telah wafat." Dan dikatakan Rasulullah meninggal pada 12 Rabiul Awal dan dikuburkan pada Selasa malam Rabu. Setelah itu, setelah dikubur, Sayyidatina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Anas. Ditanya kepada Sayyidina Anas, "Wahai Sayyidina Anas." Sambil menangis, Sayyidina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Anas, "Wahai Anas, bagaimana engkau sanggup? Atau abatu anfusukum antahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau rela meneburkan debu di atas kepala Rasulullah?" Sayyidina Anas menangis, "Wahai binti Rasulullah, kalau kami tidak dilupakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak akan seorang pun yang sanggup menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi saat itu dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tidak sedar bahawa orang yang mereka kuburkan itu adalah jasad yang paling mulia di dalam dunia ini, iaitu jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seandainya Allah tidak melupakan pada ketika itu, mereka semua tidak akan mampu melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bagaimana kisah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengajaran yang kita dapat perolehi sepanjang kita mempelajari kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu sirah bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kelahirannya sehinggalah kewafatannya. Dan saya ingin memberikan ataupun menyebutkan beberapa pengajaran daripada kisah kewafatan Rasulullah SAW, iaitu yang pertama, apabila diberitakan para sahabat ini akan kematian Rasulullah SAW, hingga seolah-olah kematian itu tidak mungkin berlaku, dan kepada Rasulullah SAW mereka begitu terkejut dan mereka tidak menyangka perkara tersebut, padahal kematian itu adalah penghujung bagi setiap manusia. Dan fenomena ini berlaku kerana mereka amat mencintai Rasulullah. Banyak kata tuan, apabila kita mencintai seseorang itu, kita mendengar perkhabaran bahawa orang yang kita cintai itu telah tiada di dunia. Itu orang yang kita cintai. Bagaimana dengan orang yang dicintai oleh Allah dan seluruh makhluk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka itu menyerap sampai ke dalam darah, ke dalam urat saraf mereka, menunjukkan kehebatan cinta mereka. Dan betapa terkejutnya mereka apabila kehilangan kekasih. Bukan saja kekasih mereka, kekasih kita semua, tapi kekasih Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Dan kita dapat lihat apabila kita kehilangan orang yang kita sayang, maka berasa seolah-olah terkejut dan terpaku. Kita tidak dapat berkata apa-apa apabila mendapat perkhabaran orang kita cintai itu meninggal dunia. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat ketika itu. Dan pada ketika itu jugalah kita dapat lihat betapa teguh, betapa kukuhnya, kuatnya Sayyidina Abu Bakar yang memberi semangat ketika itu apabila berhadapan malapetaka ini. Dan Sayyidina Abu Bakar memberi semangat dan kekuatan kepada sahabat yang lain dalam menerima berita perkhabaran kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadikan salah satu faktor Abu Bakar adalah yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini telah pun terbukti ketika beliau menangani gerakan murtad di semenanjung tanah Arab. Persoalannya tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad SAW, mungkin kita semua mengenali Nabi Muhammad SAW. Tapi persoalannya, adakah Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umatnya di hari akhirat kelak? Dan marilah sama-sama kita memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnahnya. Dan di dalam seperti mana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu betul-betul cinta akan Muhammad, ikutilah aku. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, kita ikut segala sunnahnya, segala yang disuruh dan dilarang olehnya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam hadis pula disebutkan bahawa al-mar'u man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai pada hari akhirat kelak. Dan pada hari akhirat kelak, iaitu di padang mahsyar, semua manusia dan para nabi akan berkata nafsi nafsi. Mereka semua tidak sanggup untuk menanggung beban manusia lain, sedangkan pada hari itu mereka sendiri tidak sanggup untuk menanggung beban mereka sendiri. Bahkan para nabi berkata, ya, hari ini
aku tidak mampu untuk menolong kamu, kerana hari ini ada hari di mana Allah SWT murka dan begitu marah. Lalu disuruh oleh para nabi untuk mencari Rasulullah SAW, kerana Rasulullah SAW sahaja yang mampu melembutkan dan memberi syafaat kepada umat-umatnya. Dan ketika itu kita semua akan berebut mencari Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu, adakah Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya? Itulah persoalan yang kita dapat rungkaikan daripada kisah kewafatan dan sirah Nabi Muhammad SAW. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.